Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ustazah doakan tuan-tuan dan puan-puan semua, anak-anak semua berada dalam keadaan sehat sejahtera di bawah lindungan Allah, rahmat Allah, ya, yang dicucuri oleh Allah dengan rahmatnya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita menyambung kembali tajuk pada minggu yang lepas, iaitu aku dan kehormatan diri. Ustazah ingin menggambarkan, ya, kepada saudara-saudari yang sedang mendengar, khususnya kepada para wanita, bahawa menjadi wanita solehah ini yang menjaga kehormatan diri merupakan suatu nikmat yang sangat besar. Ustazah ingin mengambil satu sifir ataupun logik matematik yang dibawakan oleh seorang ilmuwan, ia pakar dalam bidang ilmu matematik, pakar ilmuwan Islam yang namanya Al-Khawarizmi. Selalu dengarkan ni nama Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi membawakan satu logik matematik menggambarkan keadaan wanita salihah dengan cukup cantik. Apa kata beliau? Beliau kata, apabila seorang wanita itu beragama, apabila seorang wanita itu ada nilai keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, maka kita berikan dia satu markah. Kemudian sekiranya wanita itu berharta, ya, kita tambahkan kosong, maka 1 tambah kosong sebelah dia jadi berapa ni? Jadi 10. Ustazah, dia orangnya cantik, maka tambah lagi 1 kosong. 1 kosong kosong jadi berapa ni? Jadi 100. Dia daripada keturunan yang baik-baik, baik, tambah lagi kosong, jadi 1 kosong 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 jadi 1000. Dia adalah orang yang bijak, ya, bijaksana, pandai. Okey, tambah lagi 1 kosong. 1 kosong 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 jadi 10,000. Pendek katanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ia mengikut pandang Al-Khawarizmi tadi, asalkan ada kelebihan, ada keistimewaan, tambahkan saja angka kosong pada 1 tersebut, maka nilainya akan meningkat. Yang tadinya hanya 1 jadi 10, jadi 1000, jadi 100, jadi 10,000, jadi 1,000,000. Tetapi subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya dalam kosong 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 tersebut 1 di pangkalnya ditarik, ya, kosong dah ada 7 dah ni, tapi 1 tu dibuang, apa nilai yang ada pada kosong? Betul tak ni? Ya, bila 1 yang awal dibuang, letaklah kosong tu 1,000,000 kali pun dalam logik matematik, kosong itu tidak membawa apa-apa makna. Maknanya di mana dia punya di mana dia punya punca yang paling penting, ya, dia punya akarnya di mana? Di angka 1. Dan angka 1 tadi diletakkan oleh Al-Khawarizmi ialah nilai keagamaan, nilai keimanan, ya, nilai syakhsiyah, nilai salihah yang ada pada seorang wanita. Dan kalau wanita tersebut telah ada nilai agama, nilai iman, nilai akhlak, ditambah dengan yang lain-lain, maka betul, ia meningkatlah dia punya, apa ni, kita kata nilai dia, harga diri dia, ya, kelebihan dia. Tetapi semuanya mesti bermula dengan angka 1, yang 1 tersebut dikatakan oleh Al-Khawarizmi ialah nilai agama dan nilai keimanan. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah bercakap ini, tuan-tuan dan puan-puan, Ustazah tahu di sana ada muslimin yang mendengar, ya, anak laki-laki juga turut mendengar. Sebab Ustazah melihat peranan kaum muslimin dalam menggilap, menyokong, mendokong, ya, wanita-wanita untuk lebih kenal dengan peranan mereka, lebih jelas dengan peranan mereka, ya, untuk mendidik wanita-wanita menjadi wanita solehah. Tidak boleh lari daripada diakui ataupun disokong oleh para lelaki di luar sana. Ya, contoh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ummu Salamah tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa lebih berharga? Siapa lebih hebat? Siapa lebih bernilai di antara bidadari syurga dengan wanita dunia? Ustazah harap tuan-tuan dan puan-puan pun cuba renung dan fikir dulu, siapa lebih hebat ni?
Ya, bidadari syurga ke yang kita tahu dengan segala sifat, dengan ketaatan, dengan kebaikan, dengan kecantikan, dengan segala-galanya, ditanya oleh Ummu Salamah, siapa yang lebih hebat, siapa lebih berharga, siapa lebih bernilai, bidadari syurga kah ya Rasulullah ataupun wanita dunia? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan jawapannya ialah wanita dunia. Lalu ditanya oleh Ummu Salamah, bagaimana ya Rasulullah, boleh wanita dunia lebih hebat daripada bidadari syurga? Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambung, kerana ketaatannya kepada Allah, kerana ketaatannya kepada suami, kerana salat yang dilaksanakan, kerana puasa Ramadan yang disempurnakan. Ya, akhirnya berbalik kepada nilai solehah tadi, ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada semua yang Allah suruh taat, termasuk suami, ibu bapa dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, tidakkah kita merasakan Allah mengangkat kita dengan satu tahap yang tidak akan dapat diberikan oleh mana-mana manusia dan makhluk? Allah angkat kita para wanita sekalian. Kita lebih baik daripada bidadari syurga seandainya kita menjadi wanita yang salihah, yang taat kepada Allah, taat kepada suami. Jelas peranan kita ya di dunia ini sebagai pendidik dan sebagainya. Ya tuan-tuan dan puan-puan yang Ustazah kasihi sekalian, bila bercakap soal kehormatan diri, ya, dan ini adalah pendidikan yang kita nak tanam kepada anak-anak. Ada beberapa perkara yang dibincangkan ya oleh para ulama sebagai satu tarbiyah jinsiyah, pendidikan seksual ya kepada anak-anak tersebut, yang sebahagiannya telah Ustazah sebut pada minggu lepas. Ya, yang pertama ialah mengajar anak-anak untuk meminta izin apabila hendak masuk ke bilik ibu bapanya pada 3 masa, iaitu selepas waktu subuh, sebelum waktu subuh, kemudian semasa tengah hari, di waktu tidur qailulah, dan juga sesudah solat Isyak. Ya, kenapa tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab kebiasaannya pada keadaan-keadaan tersebut, ya, ibu ayah ni ialah suami isteri kan, ya, dalam kamar peribadinya, ada ruang privasinya yang barangkali ya auratnya agak terdedah dan sebagainya, maka kita jaga jangan sampai anak-anak kita melihat keadaan-keadaan yang demikian. Sebab dalam pendidikan benda itu kadang-kadang dilihat sebagai boleh merangsang juga ya seksual anak-anak tersebut, syahwat anak-anak tersebut, ya, dengan melihat perkara-perkara ataupun keadaan-keadaan yang tak sepatutnya dilihat oleh anak tersebut. Lalu Islam jaga sampai ke tahap itu, ya, supaya anak-anak kita tahu ada ruang privasi yang harus diberikan kepada ibu dan ayah. Tuan-tuan, kalaulah Islam jaga sampai macam tu sekali, bagaimana dengan keadaan hari ini? Orang bukan lagi menceroboh ataupun masuk dalam bilik mak ayah, ya, dan kemudian ternampak benda-benda yang tak sepatutnya mereka nampak. Tetapi kadang-kadang hari ini memang muda-mudi sengaja pergi akses internet sana, ya, masuk tengok YouTube, masuk laman-laman web yang memang dengan orang kata apa, intention, perhatian untuk melihat benda-benda yang tidak baik. Walhal begitu sekali Islam suruh jaga, ya, jangan sampai ada keadaan-keadaan yang tak sepatutnya dilihat yang boleh merangsang syahwat anak-anak tersebut, yang kita harus jaga. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu yang pertama. Yang kedua bagaimana? Yang kedua ialah membiasakan anak, mengajar anak-anak, ya, termasuk diri kita sendiri tuan-tuan dan puan-puan, untuk menundukkan pandangan dan memelihara aurat. Ya, menundukkan pandangan ini disebut dalam Al-Quran, ya, untuk kita menundukkan pandangan dalam surah An-Nur ayat 31. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfazna furujahun wa la yubdina zinatahun illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna ila akhir ayat. Dia maknanya Allah yang suruh tundukkan pandangan. Dan tuan-tuan sekalian, sebenarnya bila kita membiasakan menundukkan pandangan, ya, bukanlah makna tunduk sampai terlanggar-langgar ini, tapi menguruskan pandangan. Biar pandangan kita tu tahu di mana kita nak pandang, apa benda yang kita sepatutnya tidak meneruskan pandangan pada perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau tak percaya, cubalah tuan-tuan buat seminggu dulu, uruskan pandangan. Ya, kita cari pandangan, biar pandangan yang halal, pandangan yang patut kita lihat, pandangan-pandangan yang kita sifatkan sebagai tidak ada kaitan untuk kita lihat, ya, tidak bermanfaat, sia-sia, apatah lagi yang haram, kita jauhkan. Apa yang kita akan dapat daripada menundukkan pandangan? Yang pertama sekali ialah kemanisan iman. Iman ni ada rasa dia tuan-tuan, manis rasa dia.
Dan kalau kita menundukkan pandangan kerana Allah, menguruskan pandangan kerana Allah, Allah berikan terus rasa manis iman tersebut dalam hati. Allah berikan terus rasa manis zikrullah dalam hati. Sebab kadang-kadang ada orang bertanya, ya ataupun ustaz ni pun kadang-kadang berfikir juga, kenapa kita zikir tapi tak terasa manis? Kenapa kita zikir tapi masih lagi keadaan hati kita berkeluh kesah? Cuba tuan-tuan, uruskan pandangan, tunjukkan pandangan. Ya, kita melihat pada benda yang perlu sahaja. Ya, pada benda yang tidak mendatangkan maksiat yang haram dan sebagainya. Malah tuan-tuan, bukan sahaja Allah berikan dengan menunduk pandangan ini rasa manis iman, manis zikrullah. Malah ustazah yakin ibu ayah yang menguruskan pandangan, ibu ayah yang menjaga kehormatan diri, ustazah yakin tuan-tuan, ya insya-Allah akan diberikan oleh Allah zuriat keturunan yang baik-baik. Apakah kita lupa ya dengan beberapa peristiwa yang menggambarkan keadaan tersebut? Contohnya seorang laki-laki tuan-tuan, ya yang dia termakan buah saat dia sedang membasuh muka, menghilangkan dahaga dekat sungai. Dan sebab nak mencari halalnya buah tersebut, sebab buah ni pasti ada tuan, ya maka dia bekerjalah dengan tuan yang punya kebun tersebut. Dan kemudiannya tuan tu kata, aku nak suruh kamu kahwin dengan anak aku. Siapa anak aku? Anak aku adalah orangnya buta. Anak aku adalah orang yang pekak. Anak aku adalah orang yang bisu. Anak aku ini kudung dan lumpuh. Tapi oleh kerana laki-laki soleh ini nak mencari yang halal, ya supaya dapat dihalalkan apa yang telah dia makan tadi, maka dia sanggup, tak apalah, ringan sajalah kahwin dengan orang buta, orang pekak, orang bisu, asalkan yang masuk dalam tubuh badan adalah yang halal. Jadi tuan-tuan, bila dia masuk dan dia lihat isteri dia tidak bisu pun, tidak pekak pun, tidak buta, tetapi seorang wanita yang sangat sempurna, yang sangat cantik, ya yang sangat salihah sekali. Dan bila ditanya kepada ayah mertuanya, maka ayah dia menjelaskan, benar aku katakan dia buta kerana dia buta daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan. Benar aku katakan dia pekak kerana anak perempuanku ini pekak daripada segala perkara yang melalaikan dan yang haram untuk dia dengar. Dia bisu daripada bercakap perkara-perkara yang haram. Dia tidak pernah melangkah ke tempat-tempat yang haram, dan tangannya tidak pernah melakukan perkara-perkara yang haram. Jadi tuan-tuan, apa hasil daripada pasangan yang soleh ini, yang benar-benar menjaga halal dan haram, menjaga kehormatan diri? Hasilnya seorang anak laki-laki yang diberi nama Abdul Qadir Jailani, ya yang sumbangannya dalam ilmu, ya dalam bidang tasawuf, sudah tidak boleh kita nafi dan pertikaikan lagi. Ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebab tu kadang-kadang ustazah pun merasakan ya kita bukanlah semata-mata kehilangan Umar Abdul Aziz, ataupun kita bukan semata-mata kehilangan Abdul Qadir Jailani, tetapi tuan-tuan, dalam dunia hari ini yang lebih parah lagi, kita kehilangan ibu kepada Umar Abdul Aziz, kita kehilangan ibu kepada Abdul Qadir Jailani. Ya, di mana seorang ibu yang benar-benar menjaga kehormatan diri, kemudian mendidik anak-anak di atas jalan Allah, dan nanti insya-Allah anak-anak itu akan jadi ulama di zaman mereka. Ya, sebab itu kita kena tanyakan, ya, sebagai ibu bagaimana kita harus didik, apa sumbangan kita kepada masyarakat. Ya, jangan kita nampak sumbangan pada masyarakat, agama, bangsa dan negara ini dalam bentuk pekerjaan kita yang bergaji itu saja. Sebenarnya ketika mana Allah mengangkat kita menjadi seorang ibu, walaupun tak nampak apa gajinya, tapi ganjaran di sisi Allah sangat tinggi, sangat bernilai, dan ini adalah sumbangan yang sangat besar dalam masyarakat. Kita mendidik anak-anak untuk menjadi ulama di zaman mereka. Ya tuan-tuan sekalian, dalam menundukkan pandangan ini kita nampak sangat macam mana Nabi SAW menekankan soal tersebut. Ya, apabila sahabat Nabi Al-Fadl bin Abbas, ia melihat seorang badui yang membawa anaknya di belakang binatang tunggangan dia. Ya, dia bersama dengan Nabi SAW dan badui ini dengan anak perempuannya. Dan bila Nabi melihat, walaupun Nabi sedang bercakap dengan ayah perempuan tersebut, tapi Nabi dalam masa yang sama sempat melihat gelagat Al-Fadl bin Abbas. Dan dia melihat Al-Fadl melihat kepada anak perempuan tersebut. Lalu dalam keadaan walaupun Nabi sedang berurusan dengan ayahanda kepada perempuan tersebut, Nabi tetap memalingkan wajah Al-Fadl bin Abbas. Kemudian dah dipalingkan, dipandang lagi oleh Al-Fadl bin Abbas, dipaling lagi oleh Nabi SAW. Ia nak menunjukkan tuan-tuan, kalau benar kita ini umat Muhammad, ya benar-benar kita nak menjadi orang yang soleh dan solehah, persoalan pendidikan tentang membiasakan menguruskan pandangan ini bukan perkara-perkara yang enteng. Ya, dan bila kita sebut tentang menguruskan pandangan, ya para ulama dalam bidang pendidikan juga menyebut
soal memelihara aurat yang sangat ditekankan dalam Islam. Dan bila masa anak-anak dididik untuk memelihara aurat, tentang masalah menutup aurat ini, kita harus biasakan anak-anak tersebut, tak kira lelaki ataupun perempuan, seiring dengan perintah mengerjakan solat. Sebab dalam solat kena tutup aurat, betul kan ni? Tak sah solat tak tutup aurat. Sebab itu seiring dengan pendidikan, membiasakan, melatih, mendidik anak-anak untuk solat, seiring dengan itu adalah pendidikan yang membiasakan perintah untuk anak-anak menutup aurat. Walaupun belum baligh lagi, belum wajib lagi, tapi telah dibiasakan. Tak ustazah memuji anak-anak zaman sekarang. Agaknya kadang-kadang lebih baik daripada kita dulu ni. Kita dulu masa darjah 2, darjah 3 tak adalah tutup aurat lagi. Duk main lagi, tarik pinang, pelepah pinang dengan kawan-kawan lelaki zaman dulu lah. Tapi subhanallah, anak-anak zaman hari ni bagus. Kadang-kadang darjah 1, darjah 2, bila kata nak keluar je, dia akan cari kain tudung dia. Sebab itu kebiasaan tu penting. Kebiasaan, latihan, pendidikan. Dan kalau dia melihat ibu ayahnya menjaga aurat dengan baik, insya-Allah tuan-tuan tak perlu kita nak suruh-suruh sangat. Dia akan melihat dan dia akan terikut sekali. Dia akan terikut sangat. Sampaikan anak, pernah dulu anak ustazah, umur mungkin 2-3 tahun je. Kalau dia nampak kita pakai tudung, dia tahulah kita nak keluar. Kalau dia nak ajak kita ke mana-mana pun, dia akan ambil tudung kita dalam bilik. Dia nak ajak kita ke mana-mana. Maksud dia, ya Allah, tanpa perlu kita cakap, tapi subhanallah, Allah telah mudahkan kerja kita dengan kita membiasakan anak-anak dan dia melihat kita menjaga aurat. Tuan-tuan sekalian, mungkin ustazah boleh buka perbincangan ini kepada saudara-saudari sekalian di luar sana, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Boleh tembusi talian kita 0362051500. Kita kongsikan persoalan daripada rakan-rakan pendengar kita, dan mungkin saya dapat berkongsi soalan dari rakan Facebook yang bertanyakan bagaimana cara nak bersihkan lintasan hati yang tidak baik. Ustazah, mungkin lari sikit dari tajuk kita. Baik. Hati kita ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia hidup, dan dia berbolak-balik lebih daripada seperti mana kita melihat air yang sedang menggelegak. Berbolak-baliknya hati. Sebab itu kita kata, doa kita, ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika wa ala zikrik. Ya Allah, tolonglah ya Allah, tetapkan hati ini untuk taat pada kamu, ingat pada kamu, untuk sentiasa berada di atas jalanmu. Apapun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila berlaku lintasan hati, lintasan hati yang tidak baik dan kerap sangat berlaku, kadang-kadang mudah sangat hati ni bersangka buruk. Sebenarnya itu satu petanda yang hati kita sebenarnya berada dalam kondisi yang kurang baik, kurang sehat, dan sangat memerlukan kepada proses tazkiyatun nafsi, proses penyucian jiwa. Dan benda ni kita boleh tahu sendiri ni. Kita kata, ya Allah, kenapalah hati aku ni mudah sangat cakap benda yang tak baik, mudah sangat respon walaupun tak keluar kat mulut, tapi hati tu dah ada dah, sangka buruk, marah dengan orang, mengata orang, tak keluar kat mulut tapi kat hati. Itu petanda, tuan-tuan, ya Allah, hati aku ni perlu diperbaiki, hati aku perlu dibersihkan. Walau bagaimanapun, selama mana benda tu dalam lintasan hati, dan kita cepat-cepat istighfar, ataupun berlindung daripada gangguan syaitan, maka ia tidaklah dilihat sebagai satu dosa yang dikira oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau sudah keluar dekat mulut, telah berlaku dalam bentuk tindakan dan sebagainya, maka itu akan dikira sebagai satu dosa. Tinggal lagi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana saya kata tadilah, bagus juga untuk kita melihat hati kita sendiri. Bila mana ada selalu lintasan-lintasan yang tidak baik, sebagai satu petanda, bersegeralah, bersihkanlah hati tersebut. Sebab bila hati kita selalu ada lintasan yang tidak baik, walaupun kita kata dekat hati je, tapi hati itulah yang akan sengsara, hati itulah yang akan sempit, hati itulah yang akan derita. Subhanallah, berbicara tentang hati ni, satu anggota tubuh yang terlalu besar peranannya dalam kehidupan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi saya harapkan di antara cara nak bersihkan lintasan hati yang tidak baik ini,
ialah kita kembali kepada semua proses tazkiyatun nafsi. Ya, di sana ada yang disebut sebagai muhasabah, yang disebut sebagai muaqabah, ya, ataupun musyaratah. Banyaklah dia punya jalan-jalan untuk membersihkan hati. Apapun, insya-Allah cara di antara cara yang terbaik tuan-tuan ialah dengan menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu yang berkait dengan perkara-perkara yang boleh mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dalam masa yang sama insya-Allah dengan amalan-amalan, ya, baca Quran, dengan muhasabah diri dan sebagainya, insya-Allah membantu untuk kita memahami bagaimana untuk membersihkan hati. Kita bersama dengan rakan pendengar yang berada di talian ketika ini, Puan Iliani. Saya nak tanya berkenaan dengan menjaga pandangan tadi. Contohnya kalau dalam bekerja, jadi dalam suasana yang agak bercampur dengan lelaki, dengan bukan Muslim. Jadi tentu bukan Muslim tak tahu sangat tentang maksudnya kita harus menjaga pandangan dengan lelaki terutamanya. Jadi dalam hal ni macam mana untuk saya menjaga pandangan bila berurusan, bila bercakap dengan lelaki di tempat kerja, terutama dengan non-Muslim yang tidak tahu hukum agama Islam kan. Jadi terima kasih Ustazah. Baik, kita ambil satu lagi Ustazah, ya, dari Puan Hindun dari Seremban. Apakah patut kita gembar-gemburkan majlis pemewahan perkahwinan seorang wanita itu? Di mana letaknya harga serta nilai wanita itu? Itu je. Baik, dua soalan. Baik, terima kasih sekali kepada kedua-dua yang bertanya, dan insya-Allah saya cuba berikan pandangan Ustazah. Yang pertama sekali, Ustazah suka dengan soalan tu. Sebab itulah realiti yang berlaku, bagaimana kita nak menguruskan pandangan dalam suasana kerja yang kadang-kadang berdepan dengan kaum lelaki, ya, yang muslimnya, yang non-muslim dan sebagainya. Tuan-tuan, yang pertama kita kena faham, maksud menguruskan pandangan ini bukanlah menundukkan pandangan tanpa angkat-angkat, ya. Yang kadang-kadang menyebabkan payah pula pihak yang satu lagi ni untuk berurusan dengan kita. Tapi maksudnya ialah dalam masa kita melihat, dalam masa kita memandang, biar jelas ya, apa tujuan kita pandang, ya. Sebab tujuan kerja, okeylah, sebab tujuan kerja. Sebab yang Ustazah bimbang, apabila kita mula merasakan daripada pandangan tersebut, dah mula dah rasa yang lain, yang macam-macam. Ia dah mula rasa, lawa juga dia ni. Ia dah mula rasa, ya Allah, kalau macam ni lah suami aku. Dah mula rasa, kalau lah isteri aku macam ni. Dah mula dah datangnya bisikan-bisikan daripada syaitan. Sebab Nabi pun kata, ya, bagaimana pandangan ini di antara panahan-panahan iblis. Jadi kita lah dalam mengelolakan pandangan tersebut, kita boleh rasa tahap dia, kadar dia, batas dia. Maka tak ada masalah kita sedang mesyuarat. Memang kita akan pandang-pandang lah dengan rakan mesyuarat kita. Tapi kita boleh rasakan apakah sudah melebihi batas, apakah telah mula menjadi laluan pintu masuk bisikan-bisikan syaitan dan sebagainya. Jadi perkara ini tuan-tuan, hanya orang yang benar-benar menjaga kehormatan dirilah, ya, yang betul-betul nak jaga kebersihan hati, ya, qalbur salim, dia akan tahu, oh, ini dah lebih daripada had, ini dah mula dah. Dia paling tidak kita boleh berlindung daripada bisikan syaitan tadi. Isti'azah, auzubillahi minasyaitanirrajim, ya, auzubikalimatillahit tammah. Macam-macam lah kita boleh baca, min kulli syaitanin, daripada segala gangguan iblis dan sebagainya. Sebab tuan-tuan, kalau perkara ni Ustazah tak tolong gembur-gemburkan, tak tolong sebut semula, sudah banyak mana dalam masyarakat kita, ya, keadaan sosial yang sangat parah akibat daripada apa? Daripada pandangan. Ya, kenapa jadinya couple-couple, kenapa jadinya lepas tu dating, lepas tu macam-macam lah, akhirnya macam-macam tuan-tuan, perzinaan dan sebagainya, kerana ada satu anggota yang namanya pandangan yang tidak kita uruskan dengan baik. Ya, pandangan itu biar ada dalam hati kita rasa, pandangan ini, aku melihat pandangan ini dengan rasa takwa, takut, hati-hati. Ya, dan insya-Allah orang yang ada perhatian untuk menjaga dan mengurus pandangan, ya Allah berikan satu orang akan menghormati dia. Ada nilai yang susah juga Ustaz nak jelaskan, tapi akan ada nilai tersendiri dalam pandangan manusia juga. Ya, jadi itulah maksud Ustazah. Anda kata tadi yang non-Muslim, tak ada masalah, kita bercakap macam biasa urusan kerja. Ya, bukan makna kita tunduk-tunduk sampai dia
sampai dia pun naik rimas, tak. Tapi kita boleh jaga, boleh jaga pandangan kita, leratkan mata kita, tak ada niat nak menggoda dan sebagainya, dan kita pun tak tergoda pun dengan dia, dan kita lihat batas dia, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Mungkin kadang-kadang kalau kita bersama-sama dengan dia dalam ruang yang tertutup, semua tu kita kena jaga. Memang kadang-kadang dalam dunia hari ni orang rasa lah tu benda biasa lah Ustazah. Mungkin ada orang kat luar sana yang tak setuju dengan Ustazah, yang kata lah Ustazah ni cakap benda macam sangat primitif lah, sangat ni lah, benda ke belakang. Hari ni orang zaman, tuan-tuan, Ustazah dalam bidang Ustazah lah, bercakap soal ini untuk sekadar mengingatkan, tazkirah kepada kita semua. Janganlah supaya dalam keadaan kita terlalu mengejar kehidupan dunia ni, kita lupa dengan nilai-nilai yang telah ditanamkan dalam Al-Quran oleh Islam sendiri. Dan kita dah lihat apa akibat daripada perkara-perkara yang kita tak jaga, apa yang Islam suruh jaga. Minggu lepas Ustaz cakap tentang anak yang dibuang. 2-3 hari lepas tu keluar dalam berita, dekat satu tempat anak dicampakkan daripada tingkat 5. Jadi anak yang tidak sah taraf dicampak, dibuang daripada tingkat 5 dan pecah berderai kat bawah tu. Jadi tuan-tuan, yang kita cakap ini, yang kita sebut ini, supaya kita ambil perhatian sikit. Dan Islam ini sifat dia saddu dzara'i', menutup segala jalan-jalan yang boleh membawa kepada kemungkaran tersebut, yang boleh membawa kepada kemusnahan sosial dalam masyarakat. Dan soalan yang kedua daripada Hajah, Ustaz ingat Hajah Hindun, bagaimana dengan perkahwinan yang sangat mewah yang kemudian dipertontonkan? Kembali kepada budaya dalam masyarakat kita, dan Ustazah mengharapkan suara kita, suara orang-orang yang memahami Islam, suara orang-orang yang ada roh Islam yang tinggi dalam jiwa dia, suara itu kena dilantangkan. Vokal tu kena lebih jelas, sebab supaya kita boleh mengubah satu trend ataupun suasana ataupun budaya. Bila kahwin kita nak jadikan seperti satu lambang, kemegahan, kemewahan, kemasyhuran dan sebagainya. Kalau tanya hati kecil Ustazah, macam mana perkahwinan anak-anak yang kita nak buat, kalau boleh kita nak listkan apa benda yang boleh mengundang keberkatan. Dan kita nak buat, contoh, panggil. Jangan jadikan kita punya majlis perkahwinan tu majlis untuk VIP je. Tak panggil pun, tak undang pun orang-orang miskin, tak undang pun anak-anak yatim. Jadi kita fikir, antara majlis yang berkat tu kena panggil anak yatim, kena panggil orang miskin dan sebagainya. So kita tulis dalam kita punya perancangan perkahwinan anak kita akan panggil orang-orang ni. Sebab kita nakkan nilai barakah. Nilai barakah, nilai berpanjangan tuan-tuan sampai akhirat, biar subur segala kebaikan. Kemudian yang kedua, tidak ada pembaziran. Yang ketiga, bersederhana. Yang keempat, jelas dengan syariat Islam. Tidak ada pendedahan aurat dan sebagainya. Dan semua ini kembali kepada soal kita memahami tak tentang kehormatan diri. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, minta maaf saya sebut, Ustazah melihat kita hari ini ada suara-suara yang nak supaya memartabatkan wanita, memperkasakan wanita, nak letakkan wanita di tahap yang satu tahap yang sangat tinggi. Soalannya, apakah Islam tidak letak wanita pada tahap yang sangat tinggi? Islam dah letak. Allah dah angkat kita. Tadi kamu saya bacakan yang hadis tadi. Lebih baik tuan-tuan daripada bidadari syurga, sekiranya kita taat kepada Allah, kita jaga segala hukum hakam Allah Azza wa Jalla. Suara-suara itu kuat. Nakkan itu, nakkan ini, tak ada masalah. Kita minta hak kita, tak ada masalah. Cuma Ustazah fikir satu benda, bila mana wanita dieksploitasi, diperdagangkan dan sebagainya, dia akan kembali kepada soal yang pertama, mesti wanita itu sendiri. Sebelum kita menyalahkan pihak lain, menyalahkan orang lelaki, menyalahkan pihak berkuasa, sebelum yang lain-lain, mesti nilai yang ada pada wanita itu sendiri. Sebab tu Zah melihat ada dua perkara kena angkat daripada wanita. Yang pertama ialah kejahilan, yang kedua adalah kemiskinan ataupun kefakiran. Dua perkara ni boleh jadi punca tuan-tuan eksploitasi wanita. Yang pertama tadi jahil. Kenapa jadi perkahwinan mewah begitu sekali, yang mendedahkan aurat, yang dipertontonkan auratnya kepada ramai orang? Kalau kita tengok dengan pandangan yang kasihan ni. Sebab kita tahu nilai apa yang nak dipertontonkan, nilai apa yang nak dicari, dan kita tahu betapa fanaknya benda-benda yang sedang berlaku tersebut. Sebab apa? Sebab kejahilan. Dan Ustazah percaya kalau wanita diberikan pendidikan yang baik, diberikan ilmu untuk menjaga kehormatan diri, ilmu untuk mendekatkan diri kepada Allah, ilmu tentang kehidupan yang sebenar dilalui, kehidupan dunia dan akhirat, Ustazah percaya dengan sendirinya wanita itu akan terfikir untuk menguruskan hidupnya dengan lebih baik. Jadi yang kedua tadi, kemiskinan.
Ya, banyak sebab kadang-kadang wanita ni terdedah kepada bermacam-macam maksiat dan kemungkaran kerana faktor ekonomi. Ya, suami pun tak bagi nafkah dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat mempertingkatkan tahap sosioekonomi seorang wanita, sebenarnya kita membantu untuk dia menjaga maruah diri dengan lebih baik, insya-Allah. Insya-Allah. Baik, kita raikan soalan dari pemanggil Puan Laila dari Rawang. Assalamualaikum Ustazah. Saya nak bertanya tentang menjaga pandangan ni kan. Apakah sesuai bagi ibu bapa mempertontonkan pada anak-anak kasih sayang antara ibu bapa tu dengan pelukan cuma di hadapan anak-anak? Apakah ianya sesuai dan relevan untuk anak-anak kita sekarang? Dan sekiranya ianya tidak sesuai, apakah ia akan memberi kesan yang buruk ataupun baik kepada anak-anak kita? Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Satu lagi Puan Hasnah dari Seremban. Saya sebenarnya ada masalah rumah tangga. Ya, saya. Suami saya dia nak kahwin lain. Habis tu saya cakap dengan dia, memang saya izinkan dia bagi kahwin, tapi masalahnya dia semayang pun tak cukup 5 waktu. Bila saya cakap buatkan dulu apa yang patut. Dah kahwin ke belum? Saya tak izinkan dia kahwin. Saya macam dengan saya lawan hukum Islam. Kalau Islam dia kahwin 1, 2, 3, 4. Tapi dia nak kahwin 2 pun saya tak izinkan. Habis tu macam mana saya hadapi keadaan macam ni? Bagi je lah kahwin. Okay, satu lagi Puan Nur, boleh Ustazah? Saya mohon pencerahan dari Ustazah lah masalah tentang pemakaian muslimah ni. Saya memang begitu uja nak pakai pakaian muslimah, tapi suami ni agak suka menerima. Saya tak tahu kenapa. Banyaklah benda yang banyak saya nak lakukan, macam amal ibadat sunat, nak pergi belajar Al-Quran dan sebagainya. Kemudian tu kalau ada function tu, dia akan tanya, dia akan susun pakaian saya. Saya jadi rasa sedih sangat, terkesan sangat. Saya takut dia akan menjejaskan segala amal ibadat saya. Kemudian tu saya takut Allah tak terima, Allah tak mampu menerima apa sahaja doa saya disebabkan pemakaian saya yang kurang untuk aurat ni. Saya mohon pencerah bantuan dari Ustazah. Sekian, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita ada 3 soalan sebentar tadi Ustazah. Baik, terima kasih pada yang bertanya. Soalan daripada Puan sebentar tadi, ya, nak pakai pakaian muslimah, tapi ini kalau tak silap Ustazah, sebab saya tak dapat dengar dengan jelas di sini, ya. Nak pakai pakaian muslimah tapi tak dapat sokongan suami. Betul macam tu ni, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah harap kita jelas, ya, bila mana kita memilih untuk menjadi wanita solehah dengan segala hukum hakam yang ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, maka yang kita lakukan itu adalah kerana Allah Azza wa Jalla. Ya, bukan untuk dihargai suami, bukan untuk mendapat perhatian suami dan sebagainya, tetapi kita lakukan itu kerana Allah. Sebab tu Ustazah harap soal niat ini betul-betul jelas. Sebab tu tadi kita kata ilmu tu penting sangat bagi seorang wanita. Ya, biar kita jelas dengan niat tersebut, dan yang berlaku di keliling kita ni kita anggap inilah sebagai satu ujian kepada niat murni yang sedang berlaku dalam jiwa kita. Ya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Ustazah teringat dengan kisah Ummu Salamah. Ummu Salamah dalam peristiwa hijrah. Ummu Salamah berniat untuk berhijrah. Dalil Ummu Salamah berniat untuk berhijrah bila mana dia kata dengan Abu Salamah, aku nak ikut sekali. Dan dia bawa anak kecil ketika itu Salamah. Dia betul-betul berniat nak bersama-sama dengan kaum muslimin. Dia bersama-sama dengan Nabi SAW untuk berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Sebaik saja berniat, Allah datangkan ujian. Dia datanglah kabilah. Yang pertama sekali kabilah daripada kabilah Abu Salamah sendiri. Ya, datang kabilah daripada Ummu Salamah juga. Ummu Salamah dulu datang, ya, kemudian dia kata, kamu bolehlah Salamah nak ikut Muhammad tu, tapi kamu aku ambil. Maka diambillah Ummu Salamah, dia bawa lari, diculik dan sebagainya dengan anak tersebut. Kemudian datang pula kabilah daripada Abu Salamah, kabilah Bani Asad, tak silap Ustazah. Ya, ambil pula anak tersebut. Dia kata, ini keturunan kami. Kamu kabilah Ummu Salamah nak ambil perempuan ni, ambillah, kami akan ambil anak ni. Maka terpisah tuan-tuan, hampir setahun dalam riwayat yang terpisahnya Ummu Salamah daripada anak dan isteri dan suami. Tadi kita berbalik kepada
kerana niat yang tulus, yang murni, dan Allah uji atas niat tersebut. Tapi selepas beberapa ketika mana Ummu Salamah bertemu kembali dengan anaknya, dipulangkan semula anak dia, Ummu Salamah dan anaknya terus dengan niat yang murni yang hampir setahun itu meneruskan hijrah berdua saja, Ummu Salamah dengan anak. Kemudian datanglah bantuan daripada Allah Azza wa Jalla dalam bentuk ada seorang lelaki yang menunjukkan jalan dan sebagainya. Yang Ustazah nak tekankan tuan-tuan, kita kena faham, bila kita berniat dengan niat yang murni, niat yang ikhlas kerana Allah, pasti niat itu pun akan disaring oleh Allah untuk melihat sejauh mana benarnya, sejauh mana jujurnya, supaya kita pun boleh melihat sejauh mana benarnya niat kita. Sebab kadang-kadang kita cakap saja, tapi dalam lubuk hati kita yang paling dalam, Allah Azza wa Jalla yang lebih mengetahui, dan benda itu diperlihatkan dengan mudah melalui ujian-ujian ke atas niat yang kita telah tanam dalam jiwa kita tadi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, khususnya pada ibu yang bertanya tadi, kita niatkan kita menutup aurat, kembali kepada pakaian muslimah yang penuh dengan kemanisan tuan-tuan bila kita berpakaian dengan pakaian-pakaian tersebut. Jadi kita akan rasa hati kita tenang, kita akan rasa lebih terjaga. Apakah kita tidak boleh memikirkan bagaimana indahnya kalau kita berjalan dinaungi oleh rahmat Allah ya, dengan para malaikat. Tapi kita buat apa yang Allah suruh buat ya atas muka bumi ini sebagai ujian untuk kita semua. Soal suami tuan-tuan, bincang dengan baik-baik. Kadang-kadang kalau kita tak bincang dengan bincang cara baik, dia layan dia dengan baik, buatlah sesuatu yang jauh lebih baik daripada keadaan kita sebelum kita berpakaian dengan pakaian yang benar-benar menepati syariat. Sampai suami kita nampak, wah Masya Allah bagusnya. Ya dulu semasa dia mendedahkan aurat, dia tak berapa layan pun aku dengan baik, cakap pun kasar dan sebagainya. Tapi bila dia telah mula menutup aurat mengikut garis panduan Islam dengan satu pakej perubahan dalam diri, sebab pada ustazah bukan aurat saja yang kena tutup ya, untuk jadi wanita solehah ni pakej tuan-tuan, akhlaknya juga, akidahnya, syariatnya. Jadi kalau kita boleh lakukan, dan nanti insya-Allah Allah akan tolong tuan-tuan, auranya itu akan dapat dirasakan oleh suami. Tinggal lagi perlu kepada ketabahan, kesabaran, ya tempoh masa yang agak panjang untuk kita memahamkan suami tentang sesuatu tindakan yang kita lakukan. Ustaz teringat yang pertama tadi. Yang pertama tadi tanya, boleh ke ya kita mempamerkan betapa kita ni living couple dengan suami di depan anak-anak. Tadi yang bertanya kata berpeluk, bercium depan anak-anak. Tuan-tuan, ada batas dia. Ya, sebab itu surah An-Nur menjelaskan, kalau kita nak buat lebih daripada batas tadi, adalah biliklah kamu suami isteri. Ya, adapun di hadapan anak-anak, kita boleh menunjukkan betapa sayangnya kita kepada pasangan, betapa prihatinnya kita kepada pasangan, betapa kita sebagai ayah sangat sayang dengan mak dia ni. Mak ni pula sangat sayang dengan ayah. Kita boleh tonjolkan, ya, boleh perlihatkan kepada anak dengan cara-cara yang bukan sampai merangsang syahwat tersebut. Ya, kalau bayangkanlah kalau sampai bercium depan anak dan sebagainya, benda itu tak kena dalam Islam. Ya, tinggal lagi soal kita menghormati, melayan, cakap baik-baik ya. Setakat kita duduk dekat-dekat, kita berpeluk ke apa, benda yang pada ustazah, benda yang kita boleh ukur batas tersebut. Ya, kita boleh rasakan dalam hati ni, benda-benda yang baik-baik ni, hati kita akan rasa tenang dan tidak menjadi satu konflik untuk kita lakukan. Tapi kalau hati kita mula rasa, boleh ke macam ni? Ya, anak kita tengok. Jadi benda tu sebenarnya satu sempadan yang jelas, kemungkinan besar yang sedang kita lakukan itu tidak sesuai untuk dilihat oleh anak-anak kita. Ya, sebab itu juga macam ibu ayah ya, ataupun seorang ayah yang peluk anak perempuan, cium anak perempuan, ada satu tahap tuan-tuan, benda tu kena dilihat supaya tidak melebihi batas yang sepatutnya. Kalau anak kecil betul, tapi kalau anak dah umur 17 tahun, 18 tahun ya, mak dia tak ada rumah, lepas tu kita pula duk berpeluk-peluk dengan anak, benda tu kena dilihat kesesuaiannya, dan hati kita biasanya akan memberikan satu isyarat ya, bahawa benda ni dah melampaui daripada tahap yang sepatutnya. Jadi timbang-timbang tuan-tuan, walaupun kita nak memesra suami isteri pun, tapi jangan sampai ia merangsang syahwat dan sebagainya anak-anak kita. Saya tidak begitu manis. Baik, soalan poligami tadi ya, ustazah kira tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni mungkin untuk kes-kes yang tertentu ya, kalau kita nak jawab dalam talian ni pun mungkin tidak lengkap ya, tetapi ustazah jawab secara general sajalah. Tuan-tuan ya, memang poligami ini ada dalam syariat Islam. Tetapi bagi seorang suami tadi, kalau kes tadilah dia kata suami dia solat pun tak jaga, maknanya on and off lah solat dia. Tapi bila isteri tak nak terima poligami, dia kata kamu lawan hukum Allah ya.
Jadi kat sinilah sebenarnya antara masalah dalam isu poligami ini ialah rajulah, kelakian, wibawa, kepimpinan suami itu tidak terlalu tertonjol pada pandangan mata isteri. Ya, ustazah bukan nak bagi tips pada orang lelaki, tapi ustazah merasakan beginilah. Kalau seorang lelaki itu kepimpinan dia terbukti dalam rumah tangga, wibawa dia, kasih sayang dia, ya ustazah rasa isteri pun tak ada pertikaian kalau suami itu dia nak kahwin lain, dia nak berpoligami. Sebab apa benda yang kita nak argue lagi? Dia seorang suami yang baik, mendidik isteri dengan baik dan sebagainya. Tapi isu akan timbul, bukan soal menentang poligami dan sebagainya, tapi isu tetap akan timbul apabila seorang laki-laki itu dilihat cukup cacat dari sudut kewibawaannya, kepimpinannya, amalan dia, ibadah dia, dan tiba-tiba dia bercakap kalau kamu tak terima poligami ni bermakna kamu menentang hukum Allah. Siapa dia nak dengar, tuan-tuan? Ayat yang kita tahu penuh dengan kepentingan diri. Ya, jadi pada ustazah dalam perkara-perkara yang seperti ini, ya, khususnya pada puan yang bertanya, bincang dengan baik, dan ustazah berharap kepada para wanita jangan terlalu sakit sangat ya, ketika mana berlaku isu-isu seperti ini. Kadang-kadang nampak menderita sekali, ya, sakit sampai hilang, seolah-olah macam hilang dah, gelap dah dunia ni. Tuan-tuan, dunia ni luas, ya, dunia ni luas. Jangan kita dengan hanya masalah yang seperti ini kita sama kita pendam ataupun kita jadi macam tak tentu arah. Sebab ustaz cakap ni, tuan-tuan, sebab kebanyakannya macam itulah, ya, kes-kes yang kadang-kadang rujuk juga minta pandangan ustazah. Ya, sebab tu ustazah kata yang pertama sekali berlaku masalah yang sedemikian rupa, ya Allah sakitnya ustazah, suami saya nak madukan saya, suami saya begitu begini. Yang pertama sekali duduk atas tikar sejadah. Dia duduk sekejap atas tikar sejadah, solat sunat taubat dulu, ya Allah, kalaulah ini semua berlaku, ya, kerana banyaklah kesilapan kita dan sebagainya, solat sunat taubat dulu, dan kemudian renung. Ya, pertama sekali kena nyatakan, ya Allah, aku redha dengan apa yang berlaku. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita cuba juga melawan ya, sesuatu yang barangkali memang sudah tertulis. Ya, kita cuba juga lawan dengan segala daya. Ya, hati kita lawan, tak nak, saya tak nak ni berlaku, tak nak. Jadi benda tu menyakitkan kita semula. Lebih baik kita cakap dengan Tuhan, ya Allah, kalau ini sebahagian daripada takdir kamu, kau bagikan aku kelapangan, kau berikan aku ketabahan. Sebab tuan-tuan, saya yakin kalau benda tu memang tidak menjadi sebahagian daripada takdir Allah, dia takkan berlaku. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Ada orang kongsi dengan ustazah 2 kali dia offer pada suami dia, kahwinlah bang, sudah yang tak kahwin juga. Ya, maknanya nak beritahu Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah nak itulah yang berlaku, apa yang Allah memang tak nak berlaku tidak akan berlaku. Lebih baik kita berhubung dengan Allah, mohon keredaan, ya, mohon ketabahan hati, dan insya-Allah Allah akan pandu ikhtiar kita sesuai ya dengan pimpinan, bimbingan dan redha Allah Azza wa Jalla. Jangan kita cari makhluk dulu, kemudian kawan kita pun api-apikan kita, ya, mulalah mengadu domba dan sebagainya, keadaan akan menjadi bertambah rumit. Ya, ustazah harap wanita-wanita di luar sana, kita semua termasuk ustazah, bijak ya dalam berfikir, bijak dalam bertindak, ya, sebab di mana-mana pun, tuan-tuan, poligami ni sebahagian daripada ujian jugalah, ya, ujian amanah ni, tanggungjawab dan sebagainya, termasuk seperti mana ujian-ujian yang lain juga. Wallahu a'lam. Saya mudah-mudahan kita dapat mengurus hati kita dengan matang dan juga insya-Allah berpandukan apa yang Al-Quran dan juga hadis. Ustazah, ya? Ya, saya. InsyaAllah kita mendapat keredaan Allah dunia dan juga akhirat. Nampaknya sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini dalam rancangan Istrati. Mungkin sebelum kita menutup pertemuan kita, Ustazah. Baik, Ustazah kira untuk tajuk ini adalah siri yang terakhir. Jadi Ustazah akan sebutkan saja tanpa huraian lah, tuan-tuan, ya. Iaitu memisahkan tempat tidur anak perempuan dan anak lelaki. Sebab itu rumah yang selesa tu ditekankan dalam Islam lah, ya, supaya ada ruang anak lelaki, ada ruang khas untuk anak perempuan dan sebagainya. Cuma kita kena faham, kalau misal kata miskin, ya, maknanya rumah pun 2 bilik je, Ustazah. Paling tidak anak kita tidak tidur satu katil, satu tilam, satu selimut dengan anak perempuan lelaki tersebut. Ya, kemudian tidur dengan berbaring di sisi kanan, bukan meniarap. Dia bukan terlangkup. Dalam Islam, tidur meniarap ni pun diambil kira juga. Sebab tidur meniarap ni, tuan-tuan dan perempuan sekalian, sikit sebanyak dia merangsang
merangsang syahwat anak-anak tersebut sebab pergeseran alat-alat sulit dengan lantai, dengan tilam dan sebagainya. Sebab itu kita kalau nampak anak kita tidur meniarap, lebih baik kita didik mereka untuk jangan meniarap, tidur dengan keadaan yang lebih baik, tidur seperti mana Nabi SAW berbaring pada lambung yang kanan, kemudian menghindari percampuran dengan lawan jenis. Dan apa jua hal yang boleh membangkitkan nafsu seksual. Kadang-kadang kita takut tengok internet ni sebab berkelip-kelip kat sebelah kanan, sebelah kiri. Padahal kita ni tengok website lain tapi berkelip-kelip. Jadi kita memang kena observe, tuan-tuan. Cari jalan lah supaya benda tu tak masuk dalam rumah kita. Yang keenam, mempelajari kewajipan mandi dan sunat-sunat dia. Dan kemudian menjelaskan surah An-Nur kepada anak yang mulai dewasa. Anak lelaki surah Al-Ma'idah, dan surah An-Nur. Anak perempuan surah An-Nur. Kemudian berikan satu tahap pendidikan seksual kepada anak-anak tersebut. Pada anak-anak perempuan, kena cerita dengan dia tentang baligh, tentang haid dan sebagainya, kesan-kesan dia, apa ibadah, mandi wajib dan sebagainya lah. Semua tu adalah peranan seorang ibu. Dan Ustazah rasa masa sangat mencemburui kita ini, InsyaAllah apapun, kalau ada benda yang saya rasakan sangat penting untuk dikongsikan, InsyaAllah panjang umur kita, tuan-tuan. Kita berjumpa lagi pada minggu hadapan untuk sebuah perkongsian yang mudah-mudahan Allah rahmati kita semua, InsyaAllah. Assalamualaikum.